Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamim bin Muhammad Rais, memegang kad nombor kad matrik A20BE0172. Saya Siti Nur Zahira binti Dahlan dengan memegang nombor kad matrik A20BE0285. Tira binti Hairul memegang nombor kad matrik A20BE0202. Saya Syaidatul Amira binti Safi'i yang memegang kad matrik bernombor A20BE0294. Saya Alifida Sri bin Razmi yang bernombor matrik A20BE0013. Video ini merupakan video tugasan JSA yang ditugaskan oleh Dr. Syamsul Hendra bagi menjayakan tugasan yang diberikan, iaitu tugasan majalah ikon usahawan. Kami telah memilih 3 orang ikon yang hebat, iaitu yang pertama adalah usahawan, iaitu Tuan Arif bin Tukiman, dan lagi 2 orang adalah surveyor, iaitu SR Syarul Anwar bin Daim dan SR Zulkifli bin Marais. Mereka bertiga adalah orang yang hebat bagi kami, kerana Tuan Arif Tukiman adalah merupakan pengasas bagi Run Club dan beberapa company yang lain, dan kedua-dua SR yang kami pilih adalah SR yang telah menubuhkan syarikat mereka yang tersendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, rakan-rakan saya yang lain akan menerangkan tentang majalah yang telah disiapkan oleh kami berlima, dan seterusnya menyimpulkan hasil daripada temu bual dan kutipan-kutipan hasil yang telah dibuat. Tanpa melengahkan masa, ayo kita saksikan. Baiklah, saya akan meneruskan dengan pembentangan ikon yang pertama, iaitu Arif Tukiman. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Arif bin Tukiman. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Johor dan menetap di Johor. Tarikh lahir beliau adalah pada 25 November 1991. Beliau juga merupakan bekas pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia dengan kelulusan dalam bidang sains komputer di peringkat diploma dan juga ijazah. Seterusnya adalah latar belakang pekerjaan beliau. Beliau mula berjinak-jinak dalam dunia perniagaan sewaktu beliau belajar di Universiti Teknologi Malaysia, iaitu dengan membuat perniagaan secara kecil-kecilan dengan mengambil pre-order baju untuk persatuan dan juga fakulti. Seterusnya, apabila beliau mempunyai asas dalam bidang komputeran, beliau mula menceburi dalam bidang software. Dan syarikat pertama yang beliau tubuhkan ialah Run Cloud Sendirian Berhad pada tahun 2017 secara rasminya. Run Cloud merupakan server managing panel yang membantu syarikat dan agensi kerajaan yang menggunakan cloud server dan membantu meningkatkan prestasi dan sekuriti laman sesawang sesebuah syarikat. Perkhidmatan syarikatnya telah banyak digunakan di luar negara. Kini, antara syarikat yang telah ditubuhkan oleh beliau ialah Run Cloud Sendirian Berhad dan juga Cool Code Sendirian Berhad. Seterusnya, cabaran yang perlu dihadapi oleh Tuan Arif Tukiman ialah dalam masalah kewangan. Hal ini kerana beliau tidak dilahirkan dalam keluarga yang senang. Ayahnya merupakan seorang peniaga goreng pisang di tepi jalan, manakala ibunya pula hanyalah seorang suri rumah sahaja. Dan pada ketika itu, semasa beliau melanjutkan pelajaran di UTM, bapanya pula diserang penyakit angin ahmar, iaitu stroke, dan ini menyebabkan cabaran untuk beliau semakin bertambah. Selain itu juga, keluarga beliau juga pernah membuat pinjaman ahlong. Pinjaman ini bertujuan untuk kelangsungan hidup mereka kerana ketika itu mereka memang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, dan pinjaman ini telah menyebabkan beliau dan keluarga tinggal dalam ketakutan dan terpaksa untuk membuat kerja sambilan ataupun part time semasa belajar untuk menampung kos sara hidup di UTM. Kalian nak tahu tak apakah kunci kejayaan beliau? Kunci kejayaan beliau ialah ibu bapanya. Hal ini kerana beliau mempunyai ibu bapa yang sangat mementingkan kejayaan anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibunya yang mesra dikenali sebagai Mak Ros sering memberikan kata-kata nasihat dan semangat untuk belajar walaupun hanya melalui panggilan telefon sahaja. Selain daripada Tuan Arif Tukiman,
Ibu bapa beliau turut melahirkan seorang anak yang berjaya, iaitu Tuan Norizam Tukiman. Siapakah beliau? Beliau merupakan seorang usahawan burger yang berjaya, pakar dalam pelaburan, dan yang terbaru, beliau merupakan pemilik kelab bola sepak The Red Warriors Kelantan. Akhir sekali, terdapat beberapa nasihat yang diberikan oleh beliau yang boleh dijadikan contoh di masa yang akan datang. Yang pertama ialah kita haruslah belajar untuk berkomunikasi dengan betul, sama ada dengan gaya formal ataupun tidak formal. Seterusnya, kita sebagai pelajar haruslah belajar untuk menghormati guru dan pensyarah di dalam kelas. Sebagai contohnya, tugasan yang diberikan haruslah diselesaikan di dalam tempoh yang ditetapkan. Seterusnya, mahasiswa juga haruslah belajar untuk menggunakan portfolio untuk memudahkan mereka mendapat kerja di masa yang akan datang. Akhir kata daripada beliau ialah kejayaan merupakan satu perjalanan, bukan satu destinasi. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan ikon yang kedua. Ikon yang kedua ialah SR Zulkifli bin Mat Rais. Beliau merupakan anak jati negeri Pulau Pinang dan berumur 54 tahun. Setelah menamatkan pelajaran peringkat menengah, beliau telah melanjutkan pengajian di peringkat diploma dalam bidang ukur tanah di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah dalam bidang yang sama di Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor Bahru. Ini beliau merupakan pengarah di syarikat juru ukur perunding Services Ipoh Sendirian Berhad. Untuk mencapai kejayaan pada peringkat ini, banyak usaha yang telah dilakukan oleh beliau. Antaranya ialah beliau sentiasa bersemangat dalam melakukan setiap perkara. Hal ini disebabkan untuk mencapai kejayaan bukanlah mudah. Semangat yang tinggi perlu diterapkan di dalam diri supaya tidak mudah berasa putus asa apabila menghadapi sesuatu kegagalan. Beliau juga banyak melakukan pengorbanan, terutamanya dari segi masa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Selain itu, beliau juga melakukan kerja sampingan selepas tamat pengajian untuk menimba ilmu dan mendapatkan pelbagai pengalaman bekerja. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh beliau ialah selepas tamat pengajian, beliau sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana ketika itu berlakunya masalah kegawatan ekonomi pada tahun 1989. Beliau menjadikan ibu bapanya sebagai sumber inspirasi untuk mencapai kejayaan sehingga tahap ini. Hal ini kerana ibu bapanya banyak memberikan sokongan, dorongan dan kata-kata semangat kepada beliau sehingga berjaya. Banyak pencapaian dan anugerah yang dikecapi oleh beliau. Beliau memberi nasihat kepada mahasiswa dan mahasiswi supaya menghormati pensyarah, jangan membuang masa dan menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut masa yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Pesanan terakhir beliau ialah teruskan usaha untuk mendapatkan keputusan yang terbaik walaupun cara persembahan kurang baik. Seorang lagi ikon iaitu SR Syahrul Anwar bin Daim yang merupakan seorang juru ukur tanah berlesen. SR Syahrul ini adalah merupakan anak jati negeri Perak yang lahir di Kampung Gajah. Beliau yang kini berusia 46 tahun adalah anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Beliau mendapatkan diploma di Politeknik Ungku Omar dan seterusnya menyambung ijazah dalam bidang sains geometrik di Universiti Teknologi Malaysia yang kini saya berada. Kini, beliau adalah merupakan seorang CEO di beberapa buah syarikat yang ditubuhkan beliau dan salah satunya adalah Juru Ukur Proaktif yang telah mula beroperasi sejak tahun 2005 hinggalah kini. Setelah mendapatkan lesen, beliau memulakan syarikat pertama beliau iaitu syarikat Juru Ukur Proaktif. Bagi beliau, 5 tahun pertama adalah fasa yang amat sukar kerana beliau yang merupakan seorang ketua syarikat perlu mempersiapkan syarikat beliau yang orang kata masih mentah dalam bidang ini untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang lain. Namun begitu,
sedikit demi sedikit beliau berjaya menaikkan lagi mutu syarikat beliau dalam bidang ini. Ini terbukti apabila dari tahun 2011 hingga 2015 adalah fasa di mana visi dan misi syarikat yang ditetapkan oleh beliau mula dikecapi satu persatu. Namun begitu, beliau tidak berhenti di situ apabila setelah itu beliau berjaya membuka syarikat-syarikat lain seperti dalam sektor perumahan dan menjadi kontraktor grade G7. Cabaran untuk mengecapi kejayaan dalam kehidupan bukanlah sesuatu perkara yang mudah, kerana jalan yang kita akan lalui pasti berliku-liku, kerana kejayaan tidak akan datang dengan begitu mudah. Begitu juga bagi seseorang seperti SR Shahrul. Beliau yang menggelarkan diri beliau sebagai budak kampung menyatakan bahawa kewangan adalah cabaran utama beliau. Tambah-tambah lagi apabila beliau menyambung pelajaran ketika Malaysia dilanda masalah kemelesetan ekonomi. Beliau hanya bergantung harap dengan adik-beradik beliau sahaja ketika itu, disebabkan ayah beliau telah berhenti bekerja ketika beliau di Politeknik Ungku Omar. Manakala ketika menganut di UTM bagi mendapatkan ijazah, beliau mengisi masa lapang beliau sewaktu cuti semester dengan bekerja di tapak pembinaan bagi membiayai perbelanjaan semester beliau. Beliau berpesan kepada para siswazah di luar sana, termasuk diri saya sendiri, bahawa jadikan cabaran dan dugaan dalam kehidupan itu sebagai sesuatu perkara yang positif dalam hidup. Jadikan cabaran itu sebagai pemangkin untuk diri kita terus maju ke hadapan, kerana jatuh bangun seseorang itu dalam kehidupan adalah sesuatu perkara yang biasa, kerana dengan tekad yang kuat untuk tidak putus asa sahaja kita dapat mengecapi kejayaan. Selain itu, beliau turut berpesan bahawa rebut peluang yang diberikan kepada kita ini sebaik mungkin. Contohnya, kos yang ditawarkan di universiti adalah bukan minat kita dari awal. Namun begitu, usahalah bersungguh-sungguh walaupun kita tidak minat, kerana tak semua orang dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi, rebutlah peluang ini agar tidak menyesal kita di kemudian hari. Hasil daripada tugasan ini, kami dapati bahawa banyak cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi oleh seseorang untuk mencapai kejayaan. Hal ini terbukti bahawa untuk mencapai kejayaan bukanlah sesuatu yang mudah, namun ia yang tidak mustahil. Usaha yang padu haruslah diberikan untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Sebagai contoh, usaha yang dilakukan oleh para ikon yang telah ditemu bual sebelum ini menunjukkan bahawa mereka terpaksa mengorbankan banyak masa mereka dalam pembelajaran. Namun, ada juga ikon yang terpaksa membahagikan masa untuk belajar mereka dengan bekerja secara sambilan untuk mencari wang lebih untuk menampung kos sehari hidup mereka semasa menjadi seorang pelajar di universiti. Oleh itu, daripada pengalaman mereka, ia dapat menunjukkan bahawa untuk mencapai kejayaan bukanlah mudah dan juga tidaklah sukar. Apa yang diperlukan di sini ialah usaha dan semangat untuk belajar. Daripada tugasan ini, kami dapati bahawa banyak impak positif yang kami peroleh. Antaranya ialah kami dapat mengukuhkan kerjasama antara ahli kumpulan. Selain itu, kami juga dapat memperbaiki gaya komunikasi antara ahli kumpulan dan juga dengan orang luar. Seterusnya, kami juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain melalui perbincangan dan perjumpaan walaupun hanya secara virtual sahaja. Jadi, ini sahaja daripada kami untuk tugasan pada semester ini. Sekian, terima kasih.